Dengan nama Allah yang perkasa, istana berdiri bermuda, kekuatan di tangan kita mengangkat nusa dan bangsa. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah wa akhwat fillah rahimakumullah, atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala sampailah kita ke majlis ilmu ini, di mana kita merupakan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita bermuhasabah bahawa ada beberapa perkara yang mahu tidak mahu kita mesti bersyukur pada Allah. Contoh yang pertama, ikhwah, di antara billion makhluk Allah yang dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini, ternyata kita dipilih untuk menjadi manusia. Betul. Masih ingat kenangan di alam roh? Tak ingat kan? Cuba anda cek balik. Dulu masa di alam roh pernah order tak dengan malaikat? Order, saya nak turun ke dunia, nak jadi anak manusia, malaikat? Tidak. Lembu pun tidak kena order, tapi dia terlahir menjadi anak lembu. Itu bezanya. Maknanya kita dipilih oleh Allah untuk jadi anak manusia. Tidak ketika lahir mengembik kita. Baik. Lahir, ya, kita mengeong. Mengeong. Pandai apa? Kucing tidak pernah order, sebagaimana kita pun tidak pernah order. Tapi ternyata Allah pilih di antara bilion makhluk yang Allah cipta, kita bukan jadi jengkrik, kita jadi manusia. Apa kelebihannya? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu keturunan Nabi Adam. Ayat lain yang pastinya kita hafal. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, sungguh telah kami cipta manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim, dalam wujudnya yang paling sempurna. Subhanallah. Hebatlah manusia dicipta ni. Cuba muhasabah, kenapa mata cuma dua tak tiga? Ada satu lagi di belakang. Kan tak payah tengoklah menoleh belakang, sebab ada satu. Jadi kalau dicipta tiga, dua saja cukup. Balance. Subhanallah. Telinga pun demikian. Jadi hebat. Inilah dia, nak tak nak mesti bersyukur, sebab kita sudah dicipta menjadi manusia. Begitu. Ini mukadimah. Lalu di antara manusia Allah cipta lagi kita, Allah pilih kita, takdirkan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah order dulu, malaikat, saya nak turun di zaman Nabi Nuh. Ya Allah, saya nak order yang menjadi umat Nabi Adam. Takkan. Tapi ternyata terlahir, dan ini adalah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan umat Nabi? Di mana letak kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Nahnul akhirun al-awwalun. Ini kata Rasulullah, kami adalah umat yang al-akhirun. Apa maksudnya? Terakhir. Al-awwalun, terawal. Lucu. Biasanya antonim tak boleh disatukan. Dia memang rajin tapi malas. Macam mana? Dia rajin tapi malas. Ya, tak? Dia memang best student tapi last student. Tak mungkin. Ya. Tapi ternyata ulama memberikan satu fahaman terhadap hadis ini. Yang dimaksud al-akhirun memang wujud kita di akhir zaman. Yang dimaksudkan al-awwalun, syurga itu diharamkan untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad memasukinya, melainkan bila Nabi sudah masuk baru mereka boleh masuk.
termasuklah syurga diharamkan untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, melainkan kita dah masuk dulu, barulah mereka boleh masuk. Kelebihan umat Nabi SAW. Allahu Akbar. Tak pernah meminta, tapi dipilih untuk dilahirkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang perlu dinafikan bahawa kita nak tak nak mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak berselawat pada Nabi, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam skala individu, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita dipilih untuk menjadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, malam ini kita akan membahas tafsir surah Al-Anfal. Gambar ini spesial ketika kami berada di dalam Gaza dan hari Jumat petang, maknanya 7 Oktober 2011. Ketika kami diperjumpakan dengan yang berbaju biru di tengah, itu adalah Menteri Dalam Negeri Palestin, Fathi, ya, Hamad nama beliau, Dr. Fathi Hamad ataupun Ustaz Fathi Hamad. Kunyahnya Abu Mus'ab, ya. Jadi beliau adalah Menteri Dalam Negeri yang menggantikan Menteri Dalam Negeri yang terbunuh syahid pada akhir atau pada awal 2009 pada Perang Gaza. Siapa sebelumnya? Sebelumnya adalah Syekh Dr. Said Muhammad Syihab, ya, jadi beliau yang gantikan Dr. Said Muhammad Syihab. Kami diperjumpakan dengan Katibah Izzuddin Al-Qassam, tentera-tentera Izzuddin Al-Qassam tu yang pegang senjata. Kenapa gambarnya anak ambil? Sebab tafsir surah Al-Anfal, ya, surahnya surah Al-Anfal, gambarnya mesti disesuaikan begitu ni. Subhanallah. Ya, baik tuan-tuan yang dimuliakan